Okey, jadi kita tengok tutorial yang kelima, soalan yang ke-10. Kita diberi dua vektor A, B dan C. Jadi sekarang kita tengok bagaimana kita dapatkan vektor produk untuk dua vektor. Okey. Jadi sebelum kita selesaikan ni, kita tengok balik kita punya nota. Sekiranya kita ada A sama dengan, ini contoh sekiranya kita ada vektor A sama dengan 3i tambah 4j tolak 5k. Dan kita ada vektor B sama dengan I tolak 2j tambah 3k. Okay. Jadi kalau kita dapatkan vektor produk, okay, vektor produk, simbol dia adalah A, vektor A cross vektor B. Okay. Jadi A cross vektor B, maka kita akan gunakan kaedah determinant of matrix. Di mana row yang pertama tu kita mesti gunakan I, J, K. Okay. Kemudian untuk row yang kedua ni, kita rujuk kepada vektor A. Vektor A ni adalah 3i plus 4j minus 5k. Ni contoh So kita akan ambil 3, 4, minus 5. Okay. Kemudian the last row ni kita akan ambil daripada vektor B. So nombor dia adalah, coefficient dia adalah 1, negative 2 and 3. Okay. Jadi kalau kita nak dapatkan vektor produk ni, kita hanya gunakan kaedah matrix, di mana kita akan cari determinant daripada matrix yang ni. Okay. Tetapi untuk vektor kita akan cari determinant by using expand by first row. Okay. Jadi bila kita cari determinant, kita ingat balik cofactor matrix, dia adalah berselang segi. Jadi yang pertama positif, negatif, positif. Okay. Jadi bila kita kembangkan ni, kita akan dapat yang pertama, kita akan eliminate. Yang pertama positif, kita akan eliminate first row and first column. Maka kita akan dapat 4, negative 5, negative 2 and 3. Okay. And multiply by I. Untuk second term pula, dia mesti negatif. Negatif. So kita akan ambil subtract. Okay. Untuk yang seterusnya, kita akan eliminate first row and second column. Okay. Eliminate first row and second column. So kita akan dapat 3, negative 5 and 1, 3. Okay. Dan untuk yang terakhir ni positif. So kita letak ini positif. Jadi kita dapatkan determinant selepas kita eliminate first row and third column. So kita akan dapat 3, 4, 1, negative 2. Okay. And then multiply by vector I, J, K. Okay. Jadi bila kita expand ini, maka kita akan dapat jawapan dalam bentuk I, J, K. Okay. Jadi kalau kita tengok balik soalan tutorial ni, kita tengok balik soalan nombor 10. Okay, saya copy balik. Okay, kita tengok soalan nombor 10. Kaedah yang sama bila kita dapatkan vektor produk, kita boleh gunakan kaedah yang tadi lah. Okay, jadi sekarang ni kita akan ambil soalan yang pertama. Okey, yang pertama ni kita nak cari vektor produk daripada 3 vektor A cross 5 vektor B. Okey. Okey, jadi bila kita nak dapatkan vektor produk, kita mesti equals to, kita ambil determinant. Okey, determinant kita tulis I, J, K. Setiap kali kita dapatkan vektor produk, kita mesti gunakan determinant of matrix 3 by 3.
Okey, jadi yang pertama ni sepatutnya kita akan ambil second row ni, kita mesti ambil daripada vektor A. Vektor A kita adalah 1, 1, negatif 3. Tapi kita jangan lupa, kita kena darabkan dengan 3. Maka kita akan ambil 3, kemudian yang kedua pun 3 juga. Dan yang ketiga ni adalah negatif 3 multiply by 3, so negatif 9. Okay. Sama juga untuk third row ni, kita mesti ambil daripada vektor B. Vektor B ni asalnya adalah 2, negatif 3 dan 1, tetapi kita mesti darabkan dengan 5. So 5 darab 2, kita akan dapat 10. Kemudian 5 darab negatif 3, negatif 15. Dan 5 darab 1 adalah 5. Okay. Jadi pastikan kita mesti darabkan dengan koefisien yang di depan ni, 3 dan 5. Okey, kemudian kita guna kaedah yang tadi. Jadi ingat, bila kita nak dapatkan determinan matrix 3 by 3, okey, kita mesti gabungkan dengan kaedah cofactor matrix. Maksudnya yang pertama tu mesti positif, elemen yang kedua tu negatif, dan elemen yang ketiga tu mesti positif. Okey. So kita akan expand by first row. Mesti expand by first row untuk vektor. Okay, jadi yang pertama ni kita akan ambil eliminate first row and first column. Okay. Maka kita akan dapat positif. Kita akan ambil 3, negative 9. Kemudian negative 15 and 5. Okay, dan jangan lupa sebelah dia adalah I. Kemudian untuk second element, pastikan mesti ambil negatif. So kita akan ambil negatif. Kita eliminate first row and second column. Maka kita akan dapat 3, negative 9, 10 and 5. Okay, and then multiply by vector J. Kemudian third element, mesti positif. Kita eliminate first row and eliminate third column. Okay, maka kita akan dapat 3, 3, 10 and negative 15. Okay. So multiply by vector K. Okay, daripada sini kita akan kira determinan untuk 2 by 2. Okay. Jadi kita akan kira, kita akan darabkan dengan main diagonal ni. Okay, main diagonal 3 multiply by 5, so 15. So kita akan dapat 15 subtract to 15 multiply by 9. So kita dapat 135 I, and then subtract to this one 15 plus 90. Okay, J. Kemudian this one negative 45 subtract to 30. Okay, dia sama kaedah kita mencari determinan 2 by 2. Okay, jadi yang pertama kita akan dapat, so jawapan akhir kita adalah negative, so jawapan akhirnya negative 120i. Baik, ini kalau kita jumlahkan minus 105 J and K negative 75 K vector. Okay, so macam itulah caranya kita nak dapatkan vektor produk untuk dua vektor. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Okay, soalan C kita nak mencari, soalan B kita nak mencari A, vektor A multiply by vektor C. Okay, so ingat ini kita mesti gunakan determinant of matrix 3 by 3 bermula dengan I, J, K. Jadi second row ni pastikan mesti ambil vektor A. Vektor A kita adalah I plus J minus 3K. So kita ambil nombor saja. So 1, 1, negative 3. Kemudian third row ni kita mesti ambil daripada C. So 1, 1, 1. Okay. Jadi sama juga kita akan expand by first row. Dan yang pertama mesti positif. Okay. So ingat kita mesti guna positif. Second element negatif and third element positif. Okay. Jadi kita akan teruskan. Okey, untuk yang pertama ni kita dapatkan determinant after eliminate the first row and first column. Kita akan dapat 1, negative 3,
and 1, 1. Sebelah dia adalah I. Kemudian second element adalah negatif. So letak negatif. Kita cari determinant. Selepas kita eliminate first row and second column. So kita akan dapat 1, -3, 1, 1. Ini adalah untuk J. Kemudian third element positif. Kemudian kita eliminate first row and third column. Kita akan dapat 1, 1, 1, 1. Okay, vector K. So kita kira determinant ni. So kita akan ambil 1 plus 3. Ini untuk I. Kemudian 1 plus 3 juga untuk J. Kemudian kita akan ambil 1 subtract to 1 untuk K. Okay. Maka kita akan dapat jawapan. Okay, kita akan dapat 4I sama 4I. Kemudian yang ni kita akan dapat negative 4J. Negative 4J. Okay, untuk K ni tak ada sebab 0. Okay. Jadi untuk soalan B itulah caranya. A cross C adalah 4I minus 4J. Jadi untuk C cross A pun sama lah. Okay, kita cuma ubah. Untuk second row ni kita mesti ambil vector C. Kemudian third row ni kita mesti ambil vector A. Okay, so kita boleh cuba. Ataupun sebenarnya kalau kita dah ada A cross C ni, sebenarnya kalau kita gunakan properties C ni, kalau kita gunakan properties C cross A ni, kalau kita gunakan properties, kita tukar tempat je, maka kita akan ambil vector A, negative A cross C. Maksudnya kita boleh ambil jawapan yang ni, tetapi kita akan ada negatif di depan. So kita dapat negatif 4I plus 4J. Jadi untuk yang C ni kita ada dua cara lah. Okay. Sama ada kita ulang balik step yang ni, tetapi kita tukar. C ni pergi di atas, yang A ni pergi di bawah. Okay, tukar tempat. Kita akan proses cara yang sama, kita akan dapat jawapan. Ataupun kita boleh gunakan properties. Bila vektor produk ni kalau kita tukar tempat, maka depan ni mesti ada negatif. So A cross C ni dia kita boleh ambil daripada jawapan B. Jadi terus kita akan dapat negatif 4I plus 4J. Jadi untuk yang C ni kita ada dua cara. Kita nak simplify. Okay, jadi kita ada scalar product and vector product. Okay. Jadi sebenarnya kalau untuk jumpa soalan yang macam ni, kita boleh gunakan properties of scalar product and vector product. Ni kalau kita jumpa yang macam ni, maksud dia kita boleh pindahkan. Okay, kita boleh buat macam ni. A dot A, vector A dot vector A cross vector B. So kita kena ingat, kalau dot vektor yang sama, kita akan dapat 0. Okay. This one 0. Okay, maka kita akan dapat 0 multiplied by vector B. 0. Sebab kalau parallel, maksud dia adalah 0. So, this one 0 vector. Okay, untuk yang B pula, kita ada A minus B. Vector A minus vector B cross A plus B. Okay. Jadi kalau macam ni, kita boleh expand, ibarat macam kita expand dua kurungan. Kita akan expand satu persatu. Jadi kalau kita expand yang ni, yang pertama. Okay. Sepatutnya kita boleh gunakan, kalau biasa kita gunakan A kuasa 2. Tetapi kalau disebabkan ada cross ni, kalau vektor kena tulis A cross A. Itu yang pertama. Kemudian kita expand yang ni pula, plus A cross B. So A, yang cross ni mesti tulis. Untuk vektor ni dia mesti tulis. Kalau ada cross. Kalau yang biasa kita terus tulis AB. Tapi untuk vektor kalau ada cross, mesti ada cross. Okay, kemudian kita expand ni pula. Negative B cross A. Ini hasil daripada kalau kita expand yang ni. Kemudian seterusnya kita akan dapat negative
B cross B. Okey. Kemudian kita ingat balik untuk dot ni, untuk cross A cross A. Okey, A cross A ni adalah 0. A cross A adalah 0. Okay, this one 0. Kemudian plus vektor A cross vektor B. Ni dua vektor yang berbeza, so kekalkan. Subtract to. Okay, kalau katakan kita nak ubah ni, A ni pergi ke depan, maka yang ini akan jadi bertukar tanda. So kita akan dapat vektor A cross vektor B. Okay, dan yang ini pun sama. B cross B adalah 0. Okay. Maka yang ni kita boleh jumlahkan. Ibarat K plus K. So kita dapat 2K lah. So jawapan dia adalah 2 A cross B. Okay. So itu untuk soalan 11B. Okay. Untuk soalan 12 ni. Okay. Yang pertama kita dapatkan dulu U cross V. Okay. Kita dah ada U, vektor U Pi plus QJ plus K. Okay, ini vektor U. Kemudian kita ada vektor V, negative 2I plus J minus 5K. Okay, jadi yang pertama sekarang ni kita dapatkan U cross V. So ingat kita gunakan determinant of matrix 3x3 bermula dengan I, J, K. Jadi yang pertama ni, second row ni mesti guna U. So kita ambil P, Q and 1. Kemudian the last row ni kita mesti ambil daripada V. So negative 2, 1 and negative 5. Okay. Okay, kemudian kita ingat kita akan expand by first row. Jadi pastikan berselang-seli positif, negatif, positif. So kita akan tulis. Okay, yang pertama kita akan eliminate first row and first column. Kita akan dapat Q1, 1, negative 5. Ini adalah untuk I. Dan yang tengah ni mesti tolak. Okay. Eliminate first row and second column. So kita akan dapat P1, negative 2, negative 5. Ini untuk J. Okay, kemudian last term mesti, last element mesti positif. Okay, eliminate first row and third column PQ and negative 2, 1. Ini adalah K. Okay, dan kita gunakan determinant 2x2. So kita akan darat silang. Ini kalau kita darat silang, kita akan dapat negative 5Q subtract to 1. Itu yang pertama. Ini untuk I. Kemudian untuk J pula, kita akan ambil negative 5P. Ataupun kita boleh gunakan tolak negative 5P. Kemudian plus 2. Okay. Ini untuk J. Kemudian tambah dengan, ini pun sama. Kita akan dapat P plus 2Q. Okay. Sebab kita ambil P, tolak dengan hasil darab dua nombor ni. So, kita dapat positif 2Q. Okay. Okay, bila kita dah dapat ini, kita comparekan dengan soalan. Soalan dah bagi tahu, ini adalah 9I. 9I plus 13J plus RK. Jadi, kita compare kiri dan kanan. Okay, kita compare kiri dan kanan. Okey, jadi yang pertama kita akan dapat, okey, kita akan ambil negatif 5Q tolak 1 sama dengan 9. Okey, ini kalau kita selesaikan ni. Ini kalau kita selesaikan Q adalah negatif 2. Q sama dengan negatif 2. Okey. Sebab yang ni kalau kita bawa ke sana akan dapat
10 bagi negatif 5, negatif 2. Itu yang pertama. Okey, untuk yang kedua, jangan lupa kita kena darabkan negatif ni. Kita akan ambil darabkan dengan negatif ni. So kita akan dapat 5p minus 2 equals to sebelah kiri adalah 13. Okey. Maka kita akan dapat p sama dengan ni 15 per 5. So p adalah 3. Okey. Sama juga kalau kita nak comparekan untuk k pula. Okey, sebelah kanan adalah P tambah 2Q dan sebelah kiri ni adalah R. Okey. Sekarang P ni kita dah ada 3, Q adalah negatif 2, so negatif 4. Maka kita akan dapat R tu adalah negatif 1. Okey, soalan 13 adalah find all vectors. Okey. Syarat dia, length dia adalah square root of 6. Syarat dia perpendicular to both vectors A and B. Okey, kalau kita sebut perpendicular, maksud dia kita mesti gunakan A cross B. Okey. Maksudnya kita cari vektor tu, kita mesti gunakan A cross B. So kita dapatkan dulu A cross B. Okey. Ini pun sama juga, kita akan gunakan determinant of matrix bermula dengan I, J, K. Kemudian kita ambil vektor yang pertama 2, vektor yang kedua 3, negatif 2. Okey, kemudian yang last row ni kita ambil B, 1, negative 2 and 3. Okey. Ini pun sama juga, kita akan expand by first row. Tapi pastikan jangan lupa kita ambil positif, negatif, positif. Jadi kalau kita ambil yang pertama, jadikan dia positif. Okey. Dan sebelah ni adalah I. Kita eliminate first row and first column. Kita dapat 3, negatif 2 dan negatif 2, 3. Yang ni lah. Kemudian jangan lupa second element mesti tolak. Okey, tolak. Kita ambil J kat sini. Kita eliminate first row and second column. Kita dapat 2, negatif 2, 1, 3. Dan yang third element ni mesti positif. Okey. Eliminate first row and third column. So kita dapat 2, 3, 1, negative 2. Okay. So kita akan kira sama macam yang tadi. Kita kira, okay, kita kira yang ni. So kita akan dapat 9 tolak 4. Ini untuk I. Kemudian tolak dengan ni. Kalau kita darab sini, ini adalah 6 tolak 2. So tambah 2 lah. Ini untuk J. Kemudian untuk K, kita akan ambil ini darab negatif 4 dan side to 3 for vector K. I, J, K. Jadi kalau kita jumlahkan ini, kita akan dapat 5I tolak 8J tolak 7K. Okey. Okey, jadi sekarang ni untuk kita dapatkan vektor ni. Untuk dapatkan vektor dengan panjang dia square root of 6, maka kita mesti dapatkan vektor unit dulu. Ibarat kita macam ni lah. Kalau kita ada satu vektor dan panjang dia adalah square root of 6. Okey, jadi sekarang ni kita dapatkan satu unit dulu. Ini katakan saya start dengan let vektor U lah. Okey. Okey. Ni kita ada vektor U. Ni vektor U. Okey, sekarang ni kita cari dulu satu unit. Satu unit ni dia panggil unit vektor. Yang simbol dia adalah U cap. Okey. Jadi kita akan cari dulu unit vektor. Okey, kita akan cari dulu unit vektor. So unit vektor. Simbol dia adalah U cap. So kita akan ingat balik formula dia adalah vektor U bahagi dengan magnitude. Okey. Jadi untuk dekat sini kita dapatkan dulu magnitude dia. Magnitude of U adalah square root of ni kuasa 2 semua ni. So 25 tambah 64 tambah 49.
Okey, kita square root kan. Nanti kita akan kira, kita akan dapat punca berapa? 25 tambah 64 tambah 49. Okey, 25 tambah 64 tambah 49. Punca 138. 138. Okey. Maka tadi kita dah diberi length semua adalah punca 6. Okey. Jadi vektor yang kita pertimbangkan adalah kita ambil unit vektor kita ni. Okey, asalnya kita punya unit vektor kita ni adalah ni, saya tulis balik. Unit vektor, vektor u kita adalah 5. Okey. Perkan dengan magnitude. So kita akan dapat 5 per 138 I, kemudian tolak 8 per, ini saya ambil ni, vektor u ni, per dengan 138 untuk J, tolak 7 per punca 138 untuk K. Okay. Tetapi soalan dah bagi tahu panjang dia adalah set ataupun square root of 6. So kita darab semua dengan unit vektor ni. Maka setiap ni kena darab dengan square root of 6. Jadi kalau kita gabungkan ni kalau kita gabungkan dengan ni saya tulis ni, kalau kita gabungkan set 6 over set 138. Okay. Nanti kalau kita guna calculator, kamu ambil 6 per 138. Okey, sebenarnya kita boleh tulis sebagai set ni hasil darab ni darab semua ni, kita akan dapat jawapan akhir dia 5 per punca 23. Ini datangnya daripada ni darab dengan set 6. Yang ni pun sama juga. Ni J, yang ni tadi I, tolak dengan 7 punca 23K. Okey. Okey, disebabkan yang ni soalan dia find all vectors, maka kemungkinan ni ada dua lah, sama ada arah yang sama, mungkin dua-dua arah tu ke atas ataupun dua-dua arah dia ke bawah. Jadi kita boleh gunakan ada dua jawapan dan mesti ada plus minus. So kita ubah ni sama dengan plus minus. Okey. Maksudnya kita ada dua vektor. Okey, sebelum kita jawab ni, ini antara kegunaan vektor produk. Okey, kegunaan vektor produk. Katakan kita ada bentuk parallelogram. Ini contoh bentuk parallelogram. Okay. Ini parallelogram. Okay. Parallelogram. Maksudnya kalau katakan kita ada vektor A, kita ada vektor B. Okay. Nak dapatkan dia punya area dia. So kita boleh gunakan terus magnitude of A cross B. Okay. Tetapi kalau kita ada bentuk triangle je. Contoh macam ni lah. Okay. Saya nak cari area ni. Kita ada dua vektor juga. Okay. Maka area of triangle ni. Area. Kalau triangle je kita mesti ada setengah. Separuh daripada parallelogram ni. Kita boleh bayangkan di situ. So kita boleh ambil magnitude of A. Vektor A cross vektor B. Okay. Okey, jadi untuk soalan 14 ni. Okey, untuk soalan 14. Okey, kita nak cari area. Ni kita ada 3 titik, maksudnya dia akan bentuk triangle lah. Okey, jadi sekarang ni okey, katakan saya lukis macam ni. Ini adalah AB, kemudian kita ada C kat sini. Ni lakaran je ni. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan area ni, kita mesti ambil
kalau kita ambil AB, maka yang satu lagi tu mesti ambil AC. Maksudnya kita tengok mesti bermula daripada point yang sama. Okay. Jadi kamu buat pilihan. Kalau katakan saya nak mula daripada B, maka mesti gunakan BA cross BC. Mesti mulakan daripada titik yang sama. Okay. Kalau katakan nak ambil yang C, so CA cross CB. Mesti mula pada titik yang sama. Okey, katakan saya ambil yang jenis yang pertama. Okey, jadi daripada situ kita dapatkan AB. Okay, katakan ni saya labelkan A kita adalah 2, 1, negatif 1. Ini koordinat. Ni 3, 0, 2. Ni untuk B dan C adalah 4, negatif 2, 1. Okey, jadi kalau saya cari dulu AB, kalau kita dapatkan vektor AB ni, so kita kena ingat, kalau kita nak guna terus, maka vektor B subtract to vektor A. Okay. Kalau dekat sini, kita boleh tukarkan koordinat ni dalam bentuk column matrix. So, 3, 0, 2. Maksudnya tukar dalam bentuk vektor. So, subtract to A. A kita 2, 1, negative 1. Okay. Daripada sini, kita akan dapat 1, negative 1 and 3. Okay. Maka vektor AB ni adalah I tolak J tambah 3K. Okay. Kemudian kita perlukan AC. Kita perlukan AC. Sama juga. Kita boleh gunakan, ingat kita mula pada kanan. C, vektor C subtract to vektor A. Okey, vektor C ni kita boleh ambil koordinat ni tapi kita tukar dalam bentuk column matrix. 4, negatif 2, 1 subtract to A. 2, 1, negatif 1. So, kita akan dapat 2, negatif 3 dan 2. Dan kita boleh tukar kepada IJK tambah 2K. Okay. Okey, daripada situ nanti kita teruslah guna formula area. Okay, kalau kita guna formula area equals to magnitude of AB. Okey, tapi sebelum tu kita cari dulu AB cross dengan AC. Kita cari ini dulu. Maka kita ingat bila guna cross mesti ada IJK. So AB yang pertama tadi adalah 1, negatif 1, 3. Kemudian AC adalah 2, negatif 3, 2. Okay. So daripada situ nanti kita cari determinant. Dan pastikan mesti kita expand by first row. Dan pastikan jangan lupa mesti berselang-seli. Tambah, tolak, tambah. Okay. Jadi kalau kita ambil yang pertama, positif. Eliminate first row and first column. So akan dapat negative 1, 3, negative 3 and 2. Ini untuk I. Kemudian second element mesti tolak. Kita eliminate first row and second column. So kita dapat 1, 3, 2, 2. Ini untuk J. Dan untuk K, eliminate first row and third column. So 1, negative 1, 2, negative 3. Ini untuk K. So kalau kita selesaikan, kita cari determinant 2 by 2. So kita akan dapat negative 2, negative 2. Tolak dengan negative 9. So akan jadi tambah 9. Ini untuk I. Kemudian kita ambil ni 1 darab 2. 2 tolak 6. J. Kemudian 1 darab negatif 3. Negatif 3. Tolak lagi. So kita akan dapat tambah 2. Ini untuk K. Okay. Maka kita akan dapat 7I minus negative 4. So kita dapat positive 4 J and minus K. Okay. Jadi disebabkan kita nak mencari area of triangle, maka kita akan gunakan area of triangle equals to 1/2 dan kita gunakan magnitude of AB cross AC. Okay, sama dengan setengah. Okay, maknanya magnitude ni, ingat magnitude ni kita mesti gunakan formula square root. Square root semua nombor yang ada ni.
49 plus 16 plus 1. Ini semua kita kuasa 2 kan? 7 kuasa 2, 4 kuasa 2, 1 kuasa 2. Okey. Jadi jawapan hari ni kita akan dapat sama dengan under square root of 66 over 2 unit square. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini.